Yang dihormati barisan pilihan hakim yang arif lagi bijaksana. Seterusnya barisan para guru dan rekan-rekan yang saya sanjungi sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua juri, guru dan rakan. Batu belah batu bertangkup, tajuk cerita mohon bersembah juri yang bijaksana. Pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami isteri yang bernama Pak Mulu dan Mak Tanjung yang bekerja sebagai petani di sebuah kampung. Mereka mempunyai 2 orang, iaitu Melur dan Pukan. Suatu hari, Pak Mulu jatuh sakit lalu meninggal dunia. Walaupun sedih, Mak Tanjung tetap tabah menjaga kedua-dua anaknya yang masih kecil itu. Pada suatu ketika, Mak Tanjung berasa teringin memakan telur ikan tembakul. Maka dia pun pergi ke sungai berhampiran untuk mencarinya dan bernasib baik kerana berjaya menangguk seekor ikan tembakul. Dengan perasaan yang gembira, dia membawa ikan itu pulang ke rumah dan berpesan kepada Melur supaya memasaknya gulai. Melur, Pekan, kamu makanlah ikan itu. Tetapi tinggalkan telurnya sedikit untuk ibu ya, pesan Mak Tanjung. Kedua-duanya pun mengangguk. Lalu Mak Tanjung pun keluar ke hutan untuk mencari sedikit ulam, sementara Melur memasak di dapur. Semasa di dalam hutan, Mak Tanjung terlihat seketul batu belah yang sangat mengerikan. Dia teringat cerita-cerita orang tua yang mengatakan bahawa batu belah itu batu berpuaka. Ia akan terbuka jika lapar dan akan tertangkup semula setelah mendapat mangsanya. Dalam diam-diam, Mak Tanjung berbisik di dalam hatinya, siapakah pula yang akan menjadi mangsanya nanti? Di rumah pula, Melur sudah siap memasak gulai. Pukan berasa lapar, lalu Melur memberinya sedikit telur ikan. Pukan makan dengan golojohnya, dan setelah habis, dia memintanya lagi. Pukan menghentak-hentak kakinya ke lantai kerana makan telur ikan yang separuh lagi. Melur merasa kasihan lalu memberinya bagian telur yang disimpan untuk ibunya. Selepas seketika, Mak Tanjung pun pulang ke rumah sambil teringat akan telur ikan tembakul yang akan dimakannya nanti. Namun, apabila ditanya tentang telur ikan tembakul itu, Melur mengatakan bahawa Pukan telah memakan semuanya. Mak Tanjung yang berasa terkilan tu berkata sambil menangis terdesak-desak, sampainya hati kamu berdua. Burung merbuk si burung nuri terbang berpasang di siang hari. Pedih sungguh rasa di hati angkara anak tidak berbudi. Mak Tanjung merajuk dan makan hati, lalu terus melarikan diri masuk ke dalam hutan, sehingga tiba di hadapan batu belah yang sedang membuka mulutnya dengan luas. Dengan sedihnya Mak Tanjung berkata, batu belah, batu bertangkup, makanlah aku. Anak-anakku tidak sayangkan aku lagi. Makanlah aku. Mak Tanjung pun melompat masuk ke dalamnya. Dengan cepat ia bertangkup kembali dengan meninggalkan kesan darah di tepi mulutnya itu. Apabila Melur dan Pukan tiba di situ, ibu mereka sudah tiada lagi. Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasih saudara masa berada. Mereka merongrong dan menangis lalu tertidur di situ. Melur bermimpi ibunya telah meninggalkannya sebiji telur ayam dan memintanya untuk menjaga telur itu kerana ia akan membawa nasib yang baik untuk mereka kelak. Apabila terjaga keesokan paginya, Melur benar-benar terjumpa sebiji telur ayam di sisinya. Kemudian, seorang nenek kebayan terjumpa mereka berdua. Dia berasa kasihan lalu menjaga mereka. Selepas beberapa tahun, Melur membesar menjadi gadis jelita, manakala Pukan telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan berani.
Telur yang disimpan oleh Melur pun telah menetas dan menjadi seekor ayam jantan yang hebat dan diberi nama si Jalak. Pada suatu hari, Raja Indra Sakti itu raja di negeri itu telah mengadakan perlawanan menyabung ayam. Baginda akan memberikan hadiah yang lumayan kepada pemenang pertandingan itu. Pekan dan ayam sabungnya si Jalak pun menyertai pertandingan tersebut tanpa memberitahu Melur. Semasa bertarung, ayam jantan raja telah ditewaskan oleh si Jalak. Maka Pekan pun telah memenangi pertandingan itu. Ketika ingin memberikan hadiah kepada Pekan, tiba-tiba ada suara berkata, "Pekan, sanggup membiarkan si Jalak mencederakan ayam raja?" Pekan terpinga-pinga apabila melihat Melur yang begitu marah. Namun, raja terpesona apabila melihat Melur yang cantik jelita. Tidak lama selepas itu, raja telah mengantar suatu rombongan meminang ke rumah nenek Kebayan. Melur menerima pinangan itu dengan hati yang gembira. Sebelum berumah tangga, Melur menceritakan segala-galanya tentang mereka, termasuklah kisah tentang batu belah, batu bertangkup yang telah menelan ibu mereka. Raja Indra Sakti terus mengarahkan orang-orangnya untuk meletupkan batu belah, batu bertangkup itu. Selepas itu, ia tidak lagi menelan orang, manakala Melur dan Raja Indra Sakti telah pun berkahwin. Mereka tinggal bersama nenek Kebayan dan Pekan di dalam istana, dan akhirnya hidup bahagia sehingga ke akhir hayat. Hadirin sekalian, pengajaran yang boleh kita perolehi daripada kisah batu belah, batu bertangkup yang telah saya ceritakan sebentar tadi ialah sebagai anak kita hendaklah menghormati dan mengutamakan hidup bapa kita di dalam segala hal, kerana mereka lah yang telah melahirkan dan banyak berkorban untuk kita sejak dari kecil sehingga dewasa. Selain itu, kita harus meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil hak orang lain. Sekian, terima kasih.